soalan bertanyakan mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum datang dia dalam Taurat, dalam Injil, Zabur, bahkan boleh kata semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala pernah turunkan, begitu juga suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Nabi Syis, dan bahkan semua Nabi dan Rasul telah dimaklumkan akan datang Nabi yang akan jadi penutup segala Nabi, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang tu adalah, atau kita belajar akidah, cuma tuan-tuan belajar tak belajar, jumpa tak jumpa tu satu hal kan? Dalam Taurat ada, dalam Injil ada, bahkan dalam Quran sendiri mention beberapa tempat yang kata ahli kitab khasnya kan, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah ni macam mana dia kenal anak sendiri. Maksudnya very details Allah Ta'ala beri, itu satu hal. Jadi maksudnya Allah Ta'ala dah menceritakan apa yang bakal diberi pada Nabi Muhammad SAW dan kedudukan yang maha tinggi, yang Nabi-Nabi dan Rasul sangat mengenali siapa Nabi kita Muhammad SAW dan kedudukan dia. Itu satu hal dari sudut apa yang Allah Ta'ala dah khabar pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dia tak kita bicara qada qadar ni, Allah Ta'ala dah tentu dia. Ilmu Allah Ta'ala dah siap kat Nabi Muhammad dia. Bukan saja yang nak lahir Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad yang nak lahir tu, Nabi Muhammad di akhirat esok dah tentu belum Nabi Muhammad ke akhirat macam mana? Dah tentu dah. Kita belajar bab syafaat, syafaatul uzma, syafaatul kubra, selepas dibangkitkan kita daripada mahsyar esok, selepas berapa tahun nak duduk di mahsyar dalam keadaan ada huru-hara, menunggu, kepanasan, peluh, masya-Allah, naudzubillah, dengan keadaan bertelanjang, melainkan siapa yang Allah Ta'ala pelihara saja yang akan terselamat daripada kesusahan dan huru-hara di mahsyar tu. Dah ada akidah kita, walaupun tak berlaku lagi, dah ada akidah kita siapa dia, orang manusia pertama, makhluk pertama yang akan dapat kedudukan dengan Allah Ta'ala, yang dia saja mengaku ana laha, akulah yang akan bagi syafaat. Dia akan sujud mohon pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah kepada dia, isfa, tashfa, mintalah syafaat, kamu akan disempurnakan, kamu akan ditunaikan syafaat kamu. Orang tu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Bila lagi pada azali ilmu Allah Ta'ala, ketentuan dia macam tu, dan memang dia akan merealisasikan dia absolutely, exactly macam mana pada ilmu dia dan iradah dia. Dia ada soalan yang ditanya, macam mana akidah kita dengan Nabi Muhammad ni, situ dah kan, dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala tentu tu. Yang tu yang antara juga bab pelajaran yang kita kena belajar dalam bab asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ni. Muhammad Rasulullah, nisbah dia jadi Rasulullah, dia Rasul, penutup Nabi apa dan sebagainya, akhirat satu hal. Dan antara keimanan kita khasnya atas bicara qada dan qadar azali ni, apa dia? Allah Ta'ala memang azali lagi, makhluk yang paling mulia dia nak bagi jadi dan dia nak zahirkan atas muka bumi. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang inilah antara makna yang isyarat dalam Quran. Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bisa dengar tambah zaman lah ni, ayat ni sering digunakan, cuma kepahaman tu je macam-macam. Dengar, sepatutnya atas faham. Saya duduk ngaji, tutup duduk syarah, apa maksudnya tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Antara istilah sikit, siapa yang sebab rahmat? Alam sebab rahmat datang Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad rahmat sebab tu alam ada? Jawab A, B. Dua soalan, mana ada jawapan C, tak ada pilihan C Adakah dengan ada alam ada Nabi Muhammad, ataupun dengan ada Nabi Muhammad maka adanya alam? Ayat dia macam mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Arash alam tak? Kursi alam tak? Siapa jadi rahmat atas siapa? Jawab. Siapa jadi rahmat atas siapa? Arash dan kursi rahmat bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rahmat atas sekalian alam. Okey, umum boleh jawab, tak saya spesifik sikit. Mak ayah Nabi ke rahmat bagi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ke jadi rahmat ke atas mak ayah dia? Jawab. Yang tu orang pening nak jawab kan tu. Memang Nabi Muhammad SAW lahir melalui mak ayah dia, betul tak? Tapi yang menyebabkan mak ayah dia boleh ada melahirkan dia siapa? Siapa? Yang ni orang melenggung nak faham. Siapa ya? Mestilah penentu dia Allah Ta'ala. Tapi di atas sabab yang menyebabkan alam ni Allah Ta'ala bagi jadi, yang nak melahirkan Nabi Muhammad ni
atas jasad dia kena lahir, masa itulah. Tapi sebelum dia lahir tu, ada tak yang dia azali pada ilmu Allah Ta'ala, dan iradah Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala dah tentu azali, yang ni yang penzahiran Nabi Muhammad? Ada tak yang pada hakiki, yang batiniahnya, pada ilmu dan iradah Allah Ta'ala, yang Muhammad tu ada tak? Yang ni lah atas istilah ulama ahli sunnah wal jamaah kita, apa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni memang dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dah ada isyarat nur ni dalam Quran. Qad ja'akum minallahi nurun, sesungguhnya datanglah akan kamu, telah datang kepada kamu, datang dengan qad ja'akum. Saya nak sebut past tense apa lagi, faham Quran dalam tu bahasa dia. Siapa yang datang ni? Nurun. Sepakat ulama tafsir mengatakan siapa nur ni yang datang kat kamu ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa guna nur? Nabi Muhammad pun jangan tak tahu, antara gelaran yang dia bagi Muhammad An-Nur. Salah satu nama Nabi Muhammad ialah Nur. Kita pun biasa sebut, tapi Melayu ni dia sebut pronunciation dia makna. Nama pun makna. Waktu panggil maknot lah. Not. Nah, bukan not. Sorry. Syarah panjang macam tu. Semua saya nak faham apa? Nabi Muhammad ni dia rahmatan lil alamin dari sudut, dengan sebab dia dah bahkan ada hadis kursi, sahih tak sahih apa satu hal, bahkan realitinya memang macam itulah faham rahmatan lil alamin. Hadis kursi itu menguatkan syarahan yang telah disebut oleh ulama kita, ulama tafsir kita, memahamkan Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Apa dia? Laulak ma khalaqtul aflak. Kalau tak kerana kamu, aku takkan ceritakan semua alam warna ni. Hatta takkan ada Nabi Muhammad, mak ayah dia, untuk mak ayah dia yang melahirkan dia, yang menyebabkan dia lahir tu adalah dipanggil hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Yang mana? Yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala azali dalam banyak-banyak makhluk ni. Cuba tuan-tuan sebut tengok, mana makhluk yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala pada ilmu dia dan iradah dia? Ya, Mahdi, Bobby Mahdi tu, George Bush, Clinton, Bobby nama-nama orang-orang dunia kan. Apa? Arash, kursi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandai. Alhamdulillah. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dah sabit betul dalam ilmu Allah Ta'ala. Semua makhluk sabit dalam ilmu dia dan iradah dia. Atau umum kita belajar takdir kan, macam tu kan. Tapi dalam banyak-banyak makhluk tu, siapa yang di sisi Allah Ta'ala khas? Siapa? Takkan tak kerti jawab kot. Macam tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang dia rahmatan lil alamin. Yang tu yang qad ja'akum minallahi nur. Masa tu dia belum ada lagi, tapi kedudukan dia siap dah nur. Yang tu juga ulama kita mensyarahkan, warfa'na laka dzikrak, kami akan angkat sebutan kamu wahai Muhammad. Memang kedudukan mulia azali lagi. Bahkan Nabi Adam alaihissalam lahir-lahir dia, bukan lahir, sedar dia dengan Allah Ta'ala jadikan dia, tiupkan roh dia. Antara mula-mula dia sedar, dia lihat di tiang arash, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang semua Nabi Rasul tahu akan lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam dia keluar daripada syurga tu, tinggal syurga ke dunia ni pasal apa? Kerana daripada zuriat dia lah akan lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tu dia sanggup korbankan nikmat syurga dia duduk macam mana, supaya dengan tu jadi boleh khalifah atas muka bumi. Dia pun tahu dia akan jadi khalifah atas muka bumi. Memang Allah Ta'ala nak jadikan khalifah buat atas muka bumi, bukan duduk dalam syurga. Dan bila khalifah ni yang besar sekali, yang menyebabkan yang dia boleh makan bakhuli, hilang seronok syurga. Pasal apa? Pasal dengan sebab dia turun ke bumi, akan lahir daripada zuriat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh alam rahmat dengan sebab dia.